Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan tentang pencampuran kod di media-media sosial. Setiap bahasa mempunyai kepelbagaian atau variasi yang dipengaruhi oleh faktor geografi, sosial dan individu. Variasi ini merangkumi bunyi perkataan serta ciri unik sesuatu masyarakat dan wujud dalam bentuk dialek, perbezaan usia serta jantina. Di Malaysia, bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan simbol identiti serta perpaduan nasional, walaupun bukan bahasa ibunda semua kaum. Namun kewujudan bahasa lain, terutamanya bahasa Inggeris sebagai lingua franca telah memberikan cabaran terhadap kedaulatan bahasa Melayu. Pencampuran kod semakin meluas akibat pengaruh media sosial seperti TikTok, Instagram dan YouTube. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Marina dan Puan Rosna. Saya Nur Hamisha binti Mokhtar, nombor metrik 11804. Saya akan membentang bahagian saya iaitu melalui platform YouTube dalam kajian yang bertajuk percampuran atau pertukaran kod. YouTube merupakan salah satu aplikasi yang digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Melalui YouTube juga, masyarakat dapat melihat hiburan dan sebagainya. Saya memilih audio siar atau lebih dikenali sebagai podcast yang dimiliki oleh pempengaruh yang bernama Safwan Nazri. Beliau memuat naik video yang menceritakan kisah-kisah misteri yang seram. Melalui audio siar beliau ini, pencampuran atau pertukaran kod antara campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Melalui audio siar ini juga, saya mendapati pencampuran dua bahasa tersebut melalui komen yang diberikan oleh penonton yang menonton audio siar ini. Akhir sekali, berikut merupakan contoh data yang saya dapati melalui audio siar ini. Data juga diambil daripada komen-komen yang diberikan oleh penonton audio siar ini. Percampuran dua bahasa boleh dilihat secara tidak langsung. Sekian, terima kasih. Saya Rabiatul Adawiyah binti Abdullah, nombor metrik 112107 akan membentangkan dapatan pencampuran kod pada iklan di Instagram. Kedua, penggunaan pencampuran kod dalam iklan di Instagram. Kajian ini bertujuan menganalisis penggunaan pencampuran kod bahasa Melayu Inggris yang terdapat dalam iklan Instagram peniaga dalam talian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pencampuran kod telah digunakan secara meluas sebagai strategi pemasaran untuk menarik perhatian pengguna serta membina imej produk yang moden dan eksklusif. Penggunaan bahasa Inggris sering diselitkan dalam ayat bahasa Melayu bagi menonjolkan produk dan mempengaruhi minat pembeli. Walau bagaimanapun, keadaan ini secara tidak langsung boleh menjejaskan ketetapan struktur dan kesantunan bahasa Melayu baku dalam komunikasi pemasaran di media sosial. Contoh ujaran percampuran kod yang terdapat pada akaun Kubremi iaitu ayat, "Yang penting korang ada set makeup from Kubremi, confirm tak kalut pagi raya nanti," telah menunjukkan penggunaan perkataan makeup from yang bermaksud solehkan daripada dan confirm itu yakin yang menggantikan padanan bahasa Melayu. Selain itu, bagi akaun Alha Alfa pula adalah ayat, "Cantikkan shade lip velvet ni, mana satu favourite korang, komen below." Turut memperlihatkan penggunaan bahasa Inggeris seperti shade iaitu ton warna, favourite kegemaran dan below di bawah. Kesimpulannya, pencampuran kod bukan sahaja berfungsi sebagai alat promosi, malah mencerminkan pengaruh bahasa global dalam pemasaran digital masa kini, namun penggunaannya perlu dikawal agar tidak menjejaskan kualiti bahasa Melayu. Saya Nur Syamina binti Muhammad Syafuddin, nombor metrik 111822, ingin membentangkan pendapatan kajian pencampuran kod dalam video masakan di TikTok. Untuk makluman, kajian ini memfokuskan kepada penggunaan pencampuran kod dalam komunikasi lisan oleh pempengaruh masakan di platform TikTok, khususnya dalam video masakan. Berdasarkan kajian Asma Haji Omar pada tahun 1992, beliau menyatakan bahawa penutur cenderung menggunakan pencampuran kod sebagai satu strategi komunikasi untuk menyampaikan mesej dengan lebih berkesan. Dalam kajian ini, terdapat dua video masakan yang dianalisis. Video pertama ialah video masakan oleh Khairul Aming, manakala video kedua ialah video masakan Mil Anwar. Merujuk kepada jadual 1 iaitu pencampuran kod dalam video masakan Khairul Aming dapat dilihat pada awal video menggunakan ujaran seperti "Hey what's up guys" sebelum meneruskan ayat dalam bahasa Melayu. Selain itu, pada minit 1.37 beliau menggunakan frasa perfect balance susu tepung tu perfect balance untuk menerangkan kualiti susu tepung. Frasa ini kemudiannya terjemahkan sebagai keseimbangan yang sempurna. Merujuk kepada jadual 2 iaitu daripada video Mil Anwar pada awal video iaitu pada minit 00.01 beliau memulakan ujaran dengan menyebut "Hai guys, Assalamualaikum." Hi guys, Assalamualaikum. Seterusnya pada minit 00.38 Mil Anwar menggunakan frasa bahasa Inggris "and then" dalam ayat "and then jadilah kita punya panipuri."
And then jadi lelaki punya roti puri. Pencampuran kod ini berlaku dalam ayat berbahasa Melayu dan berfungsi untuk melancarkan penceritaan proses memasak agar kedengaran lebih natural dan tidak terlalu formal. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pencampuran kod digunakan secara spontan dan bersesuaian dengan konteks komunikasi dalam video masakan di TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Suleka Syikin binti Awang Amarani, bernombor matrik 1124427, ingin membentangkan hasil kajian saya mengenai proses percampuran kod di dalam aplikasi media sosial yang saya kaji, iaitu aplikasi Threads. Percampuran kod ialah penggunaan dua bahasa dalam satu ayat ataupun perbualan yang sama. Dalam kajian saya, bahasa yang paling kerap digunakan ialah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kan penutur menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama tetapi menyelipkan penggunaan perkataan ataupun frasa dalam bahasa Inggeris ke dalam ayat mereka. Sebagai contoh, dalam data analisis saya, terdapat penggunaan percampuran kod di dalam ayat, iaitu ayat one thing yang I thought regret masa wedding adalah ayat YCC. Ayat tersebut terdapat penggunaan perkataan bahasa Inggeris yang saya temukan, iaitu one thing I regret wedding dan higher YCC. Ini menunjukkan pencampuran kod berlaku dalam ayat yang sama, bertujuan untuk memudahkan komunikasi agar ayat yang disampaikan menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami. Dari segi bahasa, saya mendapati bahawa penggunaan bahasa di aplikasi Threads adalah bersifat tidak formal, banyak menggunakan istilah yang digunakan di media sosial ini dan menggunakan singkatan. Kerana perkongsian di aplikasi Threads adalah bersifat perkongsian, jadi bahasa yang digunakan adalah lebih santai. Justru, platform Threads itu sendiri telah mempengaruhi gaya bahasa pengguna. Platform itu sendiri menggalakkan mesej yang cepat dan mudah dipahami pengguna, menggalakkan pengguna cenderung menggunakan bahasa yang lebih ringkas dengan mencampurkan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Kajian ini menunjukkan bahawa percampuran kod itu adalah pilihan komunikatif pengguna yang seiring dengan norma media sosial kini. Dalam bahagian ini, dapatan percampuran kod di Facebook akan dibahaskan. Pertama sekali, Facebook diasaskan oleh Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Anjas McCollum, Justin Moskowitz dan Chris Hughes pada tahun 2004. Laman ini merupakan medium atas talian yang membolehkan pengguna-penggunanya mencari kenalan baru, berkomunikasi dengan rakan-rakan dan ahli keluarga, berkongsi gambar, lagu serta maklumat. Berdasarkan pemerhatian pengkaji, pengguna-pengguna Facebook dari Malaysia didapati banyak mencampurkan dua bahasa dalam caption mereka. Pengkaji telah memetik beberapa caption yang mengalami fenomena pencampuran kod daripada ekor-ekor yang rawak di laman Facebook. Data-data tersebut kemudian disusun dalam bentuk jadual diserta terjemahannya dalam bahasa Melayu. Secara keseluruhan, pengkaji telah mendapati 10 data otentik daripada caption yang terdapat di laman Facebook. Pertama sekali, sorry yang terdapat di sorry lambat membawa maksud minta maaf. Yang kedua pula, patutlah single dan single tersebut bermaksud bujang dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, tolong buat balik hingga. Hingga yang terdapat di caption tersebut membawa maksud mengangkut baju. Yang keempat, tunang I ni international student belajar kat sini. I yang berada di permulaan ayat tersebut membawa maksud saya. International student membawa maksud belajar antarabangsa. Yang kelima pula, aku warm up sekejap dekat tepi padang. Warm up tersebut membawa maksud memanaskan badan. Seterusnya, data keenam, so aku start dengan jalan perlahan dan slow jog. Dalam caption tersebut terdapat 4 pencampuran kod yang dikesan, iaitu so, start, then dan slow jog. Caption tersebut dapat diterjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai, oleh itu, aku mula dengan jalan perlahan, kemudian aku berjogging secara perlahan-lahan. Data seterusnya, boleh mandi air sungai sini sambil layan view Gunung Kinabalu. View dalam caption tersebut membawa maksud pemandangan. Yang ke-8, kadang-kadang menu yang simple macam nilai memuaskan. Simple dalam ayat tersebut membawa maksud ringkas. Yang ke-9, jenis yang suka jalan-jalan dan suka explore negeri pelis. Explore dalam caption tersebut membawa maksud meneroka. Yang terakhir sekali, girls jangan memelaskan tentang rumah mak mertua rasa diri yuk tetamu. Dalam caption tersebut juga terdapat 4 pencampuran kod yang dikesan, iaitu to, girls, normalize dan you. Caption ini dapat diterjemahkan sebagai kepada perempuan, jangan membiasakan tentang rumah mak mertua dan merasakan diri sebagai tetamu. Berdasarkan dapatan di jadual 5.1, pengkaji mendapati bahawa bahasa yang telah dicampurkan dengan bahasa Melayu dalam caption tersebut ialah bahasa Inggeris. Keadaan ini lazimnya dijumpai dalam caption akaun bukan milik kerajaan atau pihak tidak rasmi seperti akaun peribadi, akaun hiburan dan akaun masakan.
Oleh kerana Facebook berfungsi sebagai laman media sosial yang berikan hiburan, bentuk bahasa yang lazim digunakan adalah tidak formal seperti bahasa rojak. Penggunaan bahasa tersebut mewujudkan suasana yang mesra dan santai ketika berkomunikasi dengan pengguna lain. Berdasarkan data statistik yang didapat di Napoleon Hill pada tahun 2025, majoriti pengguna Facebook ialah generasi Y dan Z yang berada dalam lingkungan umur 25 sehingga 34 tahun. Hal ini juga mendorong kepada penggunaan bahasa yang tidak formal di media sosial. Menurut Vital dan Kastan pada tahun pada tahun 2020, Gen Z membesar sejajar dengan perkembangan teknologi dan secara langsung berdedah kepada penggunaan dan budaya media sosial. Mereka banyak dipengaruhi oleh gaya bahasa yang digunakan oleh pengaruh media sosial ketika berinteraksi dengan mereka. Justru, gejala bahasa yang berlaku di media sosial akan direkam dalam memori dan ditiru oleh Gen Z untuk diluahkan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selain itu, pengkaji mendapati bahawa sebagian daripada data tersebut memaparkan binaan ayat yang pendek dan ringkas, iaitu sesuatu kata dalam bahasa Melayu telah diubahkan kepada bahasa Inggeris. Sebagai contoh, yang pertama, sorry lambat. Sorry dalam caption tersebut menggantikan perkataan minta maaf. Yang kedua, patutlah single. Single dalam caption tersebut diubah daripada perkataan bujang. Dapatan ini selaras dengan kajian yang dilaksanakan oleh Zulkifli dan Tengku Mahdi pada tahun 2020. Mereka mendapati bahawa sebab utama pengguna sosial media gemar mencampurkan bahasa adalah kerana keringkasan dan ketersediaan leksikon tertentu dalam bahasa yang digunakan. Masyarakat kini lebih cenderung menggunakan perkataan atau frasa yang ringkas semasa menyampaikan sesuatu dalam masa yang pendek. Bahasa Inggeris kebiasaannya menjadi pilihan rakyat Malaysia kerana banyak istilah yang ringkas mempunyai banyak istilah yang ringkas berbanding padanannya dalam bahasa Melayu. Abu Bakar dan Muhammad Mazalan pada tahun 2018 pula menyatakan bahawa bahasa Inggeris banyak diterima pakai dalam berbagai bidang, industri dan urusan di Malaysia. Hal ini menyebabkan bahasa ini menjadi pilihan utama rakyat ketika berkomunikasi. Beberapa syarikat kini juga memakai bahasa Inggeris dalam media sosial sehingga mencampurkan bahasa dalam caption mereka bagi menarik lebih ramai pelanggan. Sebagai contoh, akaun yang merupakan agensi pelancongan di Facebook menggunakan caption boleh mandi air sungai sini sambil layan view Gunung Kinabalu. View yang digunakan dalam caption membawa masuk pemandangan dan menunjukkan ciri yang menarik dalam ayat tersebut. Keadaan ini menyebabkan kedudukan bahasa Melayu semakin tergugat walaupun bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi di Malaysia. Secara tidak langsung, hal ini mengakibatkan gejala percampuran kod atau bahasa rojak dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Pendek kata, pengkaji mendapati bahawa penggunaan percampuran kod pada caption di Facebook didorong oleh penggunanya yang merupakan dewasa muda. Golongan ini lebih gemar bersosialisasi dengan satu sama lain menggunakan bahasa yang ringkas bagi menyampaikan pendapat dengan pantas terutamanya di ruangan media sosial. Walaupun penggunaan gaya bahasa tersebut dianggap tepat dan padat, namun ayat-ayat yang digunakan tetap tidak mematuhi hukum tata bahasa. Secara tidak langsung, keadaan ini akan merosakkan kualiti bahasa Melayu di negara kita sekiranya berterusan. Secara kesimpulannya, isu percampuran kod ini banyak wujud di domen media sosial kerana masyarakat pada masa kini yang bersifat bilingual atau multilingual. Penduduk kawasan bandar atau ibu kota cenderung menggunakan bahasa Melayu Inggeris dengan kerap dalam pertuturan harian mereka. Penduduk kawasan luar bandar atau kampung pula bersifat monolingual dan menggunakan satu bahasa sahaja iaitu bahasa Melayu. Analisis mereka menunjukkan fenomena percampuran kod yang berlaku secara luas dalam 5 platform media sosial yang berbeza. Pengguna cenderung menggabungkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam berbagai bentuk komunikasi untuk menarik perhatian dan memudahkan interaksi dalam kalangan penduduk yang berbeza latar belakangnya. Keadaan ini dianggap sebagai isu yang serius kerana mencerminkan kelemahan penggunaan bahasa dan berpotensi menjejaskan kualiti bahasa. Gaya bahasa yang kurang tepat dari media sosial akan mengalih ke percakapan harian dan semakin mencemarkan bahasa Melayu sekiranya tidak dielakkan. Semoga kajian ini dapat memberikan kemudahan tentang pencemaran bahasa yang berlaku di ruang media sosial dan implikasinya.